Terima kasih kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Muhammad Rizwan bin Zawawi, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Rela. Yang berusaha Tuan Muhammad Sazali bin Muhammad Zain, Timbalan Ketua Pengarah Operasi. Yang setia pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah rela negeri, ketua-ketua unit, komandan-komandan pusat latihan rela, pegawai-pegawai rela, kaki tangan, serta anggota-anggota rela Malaysia di seluruh negara. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan limpah rahmat dan inayahnya dapat kita berkumpul pada hari ini. Tahun ini merupakan tahun kedua saya bersama rela, dan sekali lagi pada tahun ini saya berpeluang menyampaikan amanat sebagai Ketua Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia. Alhamdulillah. Terlebih dahulu, syabas dan tahniah saya ucapkan kepada pihak Rustia yang diketuai oleh Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik dalam usaha menganjurkan majlis pada hari ini dengan SOP yang telah ditetapkan. Walaupun norma baharu membataskan kita untuk berkumpul lebih ramai secara fizikal di Dewan ini, tetapi Alhamdulillah kehadiran tuan-puan warga rela seluruh negara secara atas talian juga amatlah saya hargai. Tidak dilupakan juga ucapan penghargaan turut saya rakamkan kepada semua warga rela di seluruh negara yang telah menjayakan setiap agenda jabatan pada tahun 2021. Semoga jasa bakti anda semua bukan sahaja tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, malah menjadi kebanggaan bagi jabatan dan negara, insya-Allah. Di kesempatan ini juga masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2022 kepada warga rela di seluruh negara. Tuan-puan, hadirin sekalian, pada tahun ini merupakan tahun yang sangat bermakna bagi semua warga rela, kerana jabatan kita yang kita sayangi ini telah menjangkau usia 50 tahun penubuhannya. Bagi hemat saya, angka 50 itu bukan sekadar angka semata-mata, tetapi adalah simbol kepada kecemerlangan dan kejayaan warga rela dalam memastikan jabatan terus kekal utuh dan relevan sehingga ke hari ini. Ini juga adalah bukti dan semangat bahawa warga rela sememangnya hebat. Selamat Hari Ulang Tahun Rela ke-50. Para hadirin yang saya hormati sekalian, aspirasi keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia menekankan 4 prinsip utama, iaitu people-centric, low-cost, high-impact dan strategic collaboration. Rela merupakan platform terbaik bagi mencapai hasrat tersebut. Contohnya melalui program khidmat bakti rela dan penugasan semasa bencana dan pasca bencana. Malah kini rela giat menjalankan kolaborasi strategik dalam pelbagai atau bersama dengan pelbagai agensi. Kesemua usaha ini sangat bertepatan dengan aspirasi keluarga Malaysia yang telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tuan-puan, hadirin yang saya hormati sekalian, menyingkap tabir tahun 2021, suka ingin saya sorotkan kembali beberapa perkembangan dan prestasi jabatan. Bagi pencapaian KPI jabatan tahun 2021, sebanyak 4 KPI yang telah kita tetapkan
iaitu yang pertamanya meningkatkan rasa selamat dalam komuniti, yang keduanya menjamin kesejahteraan dan keharmonian komuniti, yang ketiga menerapkan nilai-nilai kesepakatan dan perpaduan, dan yang keempat memantapkan penyampaian perkhidmatan dan modal insan. Keempat-empat KPI ini telah mencapai sasaran lebih 100% pencapaian. Bagi mencapai keempat-empat KPI ini, sebanyak 13 aktiviti telah dijalankan sepanjang tahun 2021. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua bahagian dan negeri serta daerah kerana telah melaksanakan aktiviti-aktiviti ini dengan jayanya. Terdapat 3 bahagian yang telah mencapai KPI 100% pada tahun 2021, iaitu bahagian operasi, bahagian latihan dan unit integriti. Bagi negeri pula, terdapat 5 buah negeri yang telah mencapai 100% KPI yang telah ditetapkan, seperti negeri Selangor, Pulau Pinang, Pahang, Kuala Lumpur dan Perlis. Syabas dan tahniah kepada semua. Kepada semua negeri-negeri yang tidak mencapai KPI yang telah ditetapkan, kita faham mungkin terdapat kekangan yang dihadapi oleh pihak tuan-tuan dan puan-puan dalam melaksanakan atau dalam menghasilkan keberhasilan pencapaian KPI kita, mungkin disebabkan oleh masalah penularan COVID-19 yang masih belum reda. Namun perkara itu bukanlah penghalang untuk kita bangkit kembali pada tahun ini dalam merealisasikan hasrat jabatan. Pesanan saya kepada semua pengarah bahagian, pengarah negeri dan ketua-ketua unit dan warga rela kesemuanya, janganlah mengambil remeh bab berkaitan KPI yang telah kita tetapkan, kerana KPI ini bukanlah beban kepada tuan-tuan dan puan-puan, namun ianya merupakan suatu penanda aras kepada tahap prestasi jabatan kita secara keseluruhannya. Selain itu, di bawah inisiatif Pemerkasa, jabatan juga telah berjaya mendapat suntikan keuangan dengan pemberian peruntukan sebanyak RM3 juta. Peruntukan tersebut membolehkan jabatan melaksanakan 110 projek dengan fokus utamanya adalah dalam aspek pembaikan fasiliti ibu pejabat rela negeri, pejabat rela daerah dan pusat-pusat latihan rela. Alhamdulillah, hampir semua projek-projek ini telah berjaya dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan. Syabas dan tahniah kepada semua. Rela juga sangat bertuah kerana diberi keutamaan dalam belanjawan rancangan Malaysia ke-12, yang mana sebanyak 3 juta lagi telah diperuntukkan kepada jabatan bagi pembelian kenderaan baru. Dengan peruntukan keuangan tersebut, sebanyak 10 unit SUV, 12 unit van dan 1 unit bas akan diterima oleh jabatan bermula pada tahun ini. Ini merupakan satu proses untuk kita menambah baik aset-aset yang kita ada bagi meningkatkan lagi prestasi penyampaian perkhidmatan kita. Malah perolehan kenderaan baru jabatan melalui serahan aset daripada Agensi Keselamatan Sempadan XM sebanyak 6 unit kenderaan dan 4 unit motosikal juga telah berjaya kita perolehi, dan ikhtiar tambahan juga telah jabatan laksanakan dengan melakukan penambahan
13 unit kereta lagi melalui sewaan Spenco bakal diterima bagi kegunaan ibu pejabat rela negeri dan pejabat-pejabat rela daerah. Inisiatif ini adalah satu usaha berterusan jabatan dalam memastikan plan penggantian kenderaan jabatan dapat dilaksanakan secara menyeluruh, insya-Allah. Warga rela sekalian, rela ini merupakan sekumpulan agensi atau sekumpulan orang yang terlibat dalam banyak bentuk penugasan. Suka untuk saya tekankan dalam aspek pengoperasian rela, kita turut berada di landasan yang terbaik. Ancaman pandemik COVID-19 yang masih melanda, ditambah pula dengan bencana banjir yang berlaku pada baru-baru ini, memerlukan jabatan untuk sentiasa bersiap siaga sepenuh masa dan berkeupayaan dalam melaksanakan penugasan yang pelbagai. Hal ini boleh dilihat terhadap permintaan rela dalam membantu agensi-agensi sahabat sepanjang tahun lalu. Antaranya membantu operasi pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan yang melibatkan 95,200 anggota rela di seluruh negara. Yang keduanya melaksanakan Task Force Kawalan Sempadan bersama pasukan PGA yang melibatkan penugasan seramai 74 anggota rela di lokasi-lokasi yang terpilih. Yang ketiganya penugasan kesiapsiagaan bencana Monsun Timur Laut MTL dengan purata petugas harian seramai 2,967 anggota rela di seluruh negara. Seterusnya melaksanakan op bantu dengan memberi sumbangan bakul makanan yang memberi manfaat kepada 2,550 orang penerima. Dan yang terakhir, pembukaan Rela Command Center yang telah bermula pada 18 Mac 2020 sehingga hari ini bagi memberi fokus dalam menangani isu penugasan berkaitan COVID-19 dan bencana. Alhamdulillah, kesemua pencapaian pada tahun lalu adalah manifestasi berkat usaha kita bersama. Ini juga membuktikan bahawa rela dekat di hati rakyat dan negara. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi tahun 2022, jabatan berazam untuk meneruskan pelbagai inisiatif sama ada penambahbaikan kepada program sedia ada maupun program atau aktiviti baru. Fokus perkhidmatan rela bagi tahun 2022 dirangka dengan mengambil kira rancangan Malaysia ke-12, Plan Strategik KDN 2021-2025 dan juga Plan Strategik Rela 2021-2025 yang menyokong kepada aspirasi nasional. Bagi mencapai hasrat tersebut, fokus amanat saya bagi tahun ini adalah bertunjangkan kepada dua prinsip utama, iaitu strengthening, memperkukuh, dan readiness. Strengthening dalam erti kata yang mudah, saya mahukan rela diperkukuhkan dengan perubahan secara holistik ke arah kecemerlangan perkhidmatan di pelbagai lapangan kerja, manakala prinsip readiness iaitu kesiapsiagaan yang mampan berdasarkan kepada keseimbangan keperluan dan kemampuan pasukan dalam menjalankan penugasan. Oleh itu, pada tahun ini terdapat 5 strategi utama dan 10 langkah strategi yang akan menjadi keutamaan kepada jabatan. Strategi pertama, membangunkan modal insan yang berkualiti dan diiktiraf. Antara langkah-langkah strateginya, yang pertama adalah pemerkasaan latihan yang berkeupayaan dan profesional.
Fokus pada tahun ini adalah untuk melihat semula tahap ketersediaan pegawai dan anggota dalam tugasan. Simakan semula model latihan yang berkemahiran tinggi perlu dititik beratkan dengan melihat kepada keutamaan penambahbaikan latihan yang berintensif tinggi dan mempunyai akreditasi dalam pengiktirafan. Bentuk-bentuk latihan juga tidak hanya memfokuskan kepada latihan dalam negara saja. Bahkan peluang untuk menghantar pegawai ke luar negara juga diberikan penekanan. Strategi kedua, pembangunan plan latihan pegawai dan anggota. Selaras dengan keperluan latihan pegawai dan anggota, satu plan latihan perlu diwujudkan bertujuan untuk menjadi panduan kepada pegawai dan anggota rela untuk melaksanakan program latihan yang lebih tersusun dan berdaya saing. Plan ini adalah salah satu fokus ke arah meningkatkan kemahiran dan pengetahuan secara holistik dalam diri warga pegawai dan anggota rela, sama ada dari aspek sikap, kemahiran dan pengetahuan. Ia juga merupakan salah satu daripada kaedah terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan dalam mencapai matlamat organisasi selaras dengan visi dan misi jabatan. Bahagian latihan perlu memainkan peranan penting dalam pembangunan plan ini kerana ianya memberikan impak yang sangat besar kepada modal insan jabatan. Plan latihan ini diharapkan dapat menjadi teras dan panduan untuk mencapai objektif ke arah meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam memastikan sistem penyampaian dan perkhidmatan yang berkualiti melalui pekerja yang mahir dan terlatih dalam berbagai bidang di samping meningkatkan kecekapan prestasi dan produktiviti organisasi. Langkah strategi ketiga, menyimak semula model latihan Brigade Relasis. Ke arah usaha jabatan dalam meremajakan rela adalah penting usaha tersebut disokong dengan program latihan yang memenuhi aspirasi dan cita rasa orang muda. Simakan semula model latihan harus dilakukan pada tahun ini dengan melihat semula kepada kekangan semasa dan model-model baru yang dapat menarik minat golongan muda. Diharapkan hasil dapatan simakan ini dapat melihat ruang dan peluang baru meliputi perancangan jangka masa panjang, jangka masa sederhana dan jangka masa pendek. Strategi kedua, memperluas jaringan kolaborasi strategik. Antara langkah-langkah strateginya adalah meningkatkan peluang usaha sama antara agensi. Sedar atau tidak, reda tidak boleh bergerak secara sendiri. Membuka kerjasama bersama agensi lain adalah peluang terbaik bagi jabatan untuk mengukuhkan jenama, imej dan menambah baik kualiti jabatan. Pendekatan kolaborasi ini akan memfokus kepada usaha untuk mendapatkan lebih banyak peluang dan meningkatkan usaha sama pelbagai agensi yang berkepentingan. Strategi ketiga, mentransformasi institusi dan penyampaian perkhidmatan. Antara langkah strateginya, penstrukturan semula jabatan pada tahun 2022 juga melibatkan pengukuhan jabatan. Kita akan berikan fokus kepada pengukuhan operasi atau organisasi kita di pejabat, di negeri dan di daerah-daerah. Justru penstrukturan semula organisasi secara keseluruhan akan dilaksanakan. Perancangan ini akan melibatkan penilaian semula fungsi dan struktur organisasi rela, manakala peluang menambah baik perjawatan dan keperluan perkembangan organisasi juga akan dinilai semula pada tahun ini. Untuk makluman semua,
Proses penstrukturan semula jabatan ini bukan merupakan proses yang kita lakukan dalam tempoh jangka masa yang pendek. Ianya merupakan satu proses yang mengambil satu tempoh masa. Sebabnya kita memerlukan kajian-kajian dan ruang dan peluang yang baru di mana rela boleh memainkan peranan yang kita akan gerakkan bukan sahaja di peringkat ibu pejabat di negeri, malah di daerah-daerah. Seterusnya, langkah strategi yang keenam, memperkasa perundangan dan dasar jabatan. Jabatan juga akan membuat kajian semula Akta Pasukan Sukarelawan Malaysia Akta 752 bagi memperkukuhkan lagi akta rela dan meluaskan bidang kuasa sedia ada. Plan Halat 7 dan rasionalisasi jabatan juga akan dilihat semula pada tahun ini dengan mengambil kira dasar semasa dan keperluan stakeholders bersama pihak kementerian. Strategi yang keempat, memperkasa tadbir urus dan integriti jabatan. Langkah strateginya adalah pembudayaan kajian impak dalam organisasi. Kecekapan perkhidmatan amat bergantung dengan usaha pemantauan dan penilaian yang berterusan. Kejayaan pelaksanaan kajian keberkesanan rondaan keselamatan komuniti rela di 157 kawasan berfokus pada tahun lalu adalah turning point kepada jabatan untuk menyamarakkan dapatan keberhasilan organisasi secara penemuan ilmiah. Sehubungan itu, peluang dan ruang kajian baru perlu dinilai pada tahun ini untuk dijalankan secara berterusan dari semasa ke semasa. Langkah strategi seterusnya adalah pemupukan budaya integriti dalam organisasi. Jabatan juga telah menyiapkan Plan Anti Rasuah Rela RACP pada April 2021 yang lalu. Plan ini amat penting kepada jabatan kerana ianya menjadi penanda aras utama dalam melihat pengukuhan budaya kerja profesional dan berintegriti. Justru pada tahun 2022 ini, jabatan akan memberikan fokus kepada pelaksanaan inisiatif-inisiatif RACP. Terdapat 27 inisiatif RACP yang telah ditetapkan dan pelaksanaan ini meliputi perancangan jangka masa panjang, jangka masa sederhana dan jangka masa pendek. Selain itu, bagi membudayakan tadbir urus yang berintegriti, jabatan melalui unit integriti akan melaksanakan latihan-latihan kefahaman integriti dari semasa ke semasa. Hal ini selaras dengan hasrat jabatan untuk mendapatkan pensijilan Anti-Bribery Management System ABMS pada tahun ini. Langkah strategi yang kelima, pengukuhan peranan rela dalam menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Antara langkah strateginya, pertama, memperkukuhkan aset dan logistik penugasan. Kelengkapan logistik dalam penugasan rela perlu diberi perhatian sewajarnya. Saya faham akan keterbatasan yang terpaksa dihadapi di lapangan telah menyulitkan atur gerak penugasan dilakukan, terutamanya penugasan di kawasan sempadan dan bencana. Hal ini amat penting kerana ianya melibatkan penugasan yang berisiko tinggi dan boleh mengancam nyawa. Oleh itu, keperluan aset dan logistik penugasan akan diberi perhatian pada tahun ini bagi memastikan peranan rela dalam membantu menjaga keselamatan dan ketenteraman awam tercapai. Langkah strategi seterusnya adalah mendaya upaya perkhidmatan kesukarelawanan. Kekuatan rela adalah hadir dari keupayaannya mewujudkan gelombang kesukarelawanan dalam negara
dan mampu diatur gerakan dalam pelbagai situasi dan lokasi yang berbeza. Bagi maksud tersebut, pemerkasaan program berbentuk kesukarelawanan harus diteruskan dan ditambah baik pada tahun ini dengan memperkemaskan program-program berbentuk touchpoint dan outreach. Malah, pemerkasaan ahli kehormat dan bersekutu rela tidak lagi dilihat dengan tahap sumbangan pribadi semata-mata, tetapi pengiktirafan atau pengaktifan penglibatan mereka harus dilihat berdasarkan kemampuan mereka untuk menyumbang idea dan kepakaran kepada jabatan. Program meremajakan rela juga harus diteruskan pada tahun ini dengan fokus dan sasarannya adalah bersesuaian dan menepati kehendak arus semasa. Warga rela sekalian, dalam melaksanakan apa juga bentuk inisiatif yang baharu, yang penting adalah perubahan mindset untuk berubah dari pendekatan lama ke norma baharu dan penggunaan teknologi tinggi dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Dalam hal ini, pemikiran di luar kotak sangat penting bagi menangani isu dan cabaran melalui pendekatan yang lebih inovatif dan kreatif. Anggaplah cabaran hari ini adalah sebahagian daripada ibadah kita dalam mencari rezeki. Hayatilah dan pahatkanlah di dalam hati. Amanah dan tanggungjawab kita adalah kepada negara. Buatlah sehabis baik dan seikhlas hati untuk negara yang tercinta ini. Sesungguhnya apa yang diusahakan oleh kita pada hari ini, manfaatnya akan kembali kepada anak dan cucu kita di kemudian hari. Sebelum mengakhiri ucapan, saya berdoa semoga tahun 2022 ini akan membuka luas harapan kita untuk merealisasikan aspirasi negara bagi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Saya menyuruh kepada semua warga rela agar kita bergerak sebagai satu pasukan dalam melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun 2022 untuk memberikan hasil yang berkualiti dan berimpak tinggi kepada rakyat dan negara. Saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua terus istiqamah dalam perjuangan kita untuk membantu rakyat, dan semoga Allah memberikan kita inayah dan hidayahnya serta mempermudahkan urusan kita semua. Teruskan semangat setiap berbakti dalam setiap langkah perjuangan kita. Niatkanlah usaha dan bakti kita kerana Allah. Berkhidmatlah dengan ikhlas dan amanah. Kentalkan semangat untuk harungi getir cabaran masa kini. Ayuhlah kita bersama-sama berganding bahu agar rela Malaysia terus dekat di hati rakyat dan cemerlang di mata kerajaan demi agama, bangsa dan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih berdasarkan ucapan terima kasih kepada Baginda Datuk Menteri Pertahanan Rela atas penyampaian amanat tahun baru 2022.